bonjolan tau. Macam lebih kurang susuk pocong lah macam tu lah. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru sahaja dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Dan kepada subscriber aku yang menanti video aku, yang sudi dengar cerita aku daripada awal sampai sekarang, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar kisah-kisah pengalaman aku. Jadi hari ni aku nak santai je dengan korang. Aku akan share dengan korang pengalaman aku terkena. Ya, aku pun pernah terkena gangguan seperti yang dihantar oleh orang. Dan aku akan share dengan korang macam mana gangguan tu berbentuk seperti apa, supaya yang ke depan ni sama-samalah kita berhati-hati dan dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okay, insyaAllah. Cerita ni berlaku pada tahun 2011 di mana umur aku 17 tahun. Seperti yang sedia maklum di YouTube channel aku, di video-video aku yang lain, aku dah cerita yang aku ada pengalaman duduk asrama. Dan seperti korang tahu pun, pengalaman asrama yang aku cerita masa aku dekat KL tu, waktu tu umur aku dah 18-19. Macam tu dah start umur 18-19 dan ke atas. So masa tu aku dah umur-umur macam tu lah. So yang aku cerita pasal asrama masa sekolah dulu, sama ada aku cerita kat sini ataupun aku cerita kat TikTok, aku dah tak ingat. Tapi yang itu adalah pada umur aku 16 tahun. Begitu umur aku 17 tahun, aku tak duduk asrama dah. Aku decide untuk duduk rumah luar. Asalnya aku nak sewa bilik je, tapi sebab tak ada, maksudnya macam sewa bilik tak jumpa bilik mana nak sewa kan. Sebab zaman tu, zaman orang kalau kat area situ, kalau budak-budak student kan, mana ada orang duduk rumah sewa ke, sewa bilik ke apa lagi. Biasanya orang akan duduk dengan family sebab kau bawa jagaan family. Tapi macam aku decide untuk duduk dekat rumah sewa. So aku sewa satu rumah kampung lebih kurang. Tak adalah rumah megah pun, rumah kampung biasa je yang sewa bulan-bulan 100 macam tu je. Jadi kawan aku suggest aku sewa dekat satu rumah kecil ni bersebelahan dengan rumah dia. So senang. Bila aku beritahu kat bapak aku dengan mak aku, macam diorang pun macam setuju, sebabnya rumah sebelah tu rumah family kawan aku. So dia boleh tengok-tengokkan aku lah. Sorry sebab terlalu panjang intro dia, sebab aku nak bagi korang faham. Mesti ada yang tertanya kan, takkanlah umur macam tu dah duduk rumah sewa. Yes, memang aku duduk rumah sewa waktu umur aku 17 tahun. Sebab aku tak boleh nak go duduk kat hostel. Sebab aku rasa macam kena pergi tuition malam. Lepas tu kena macam kalau ada siapa-siapa buat kesalahan, semua orang kena rokok malam-malam lewat pagi. Lepas tu prep apa sebagainya. Kira macam tak cukup rehat tau bila kau duduk kat hostel tu. So korang boleh bayang tak kat sini yang aku nak ceritakan ni, umur aku 17 tahun tau. Aku masih bersekolah dan aku tidak bergaul dengan orang bekerja ke, dengan macam pakcik-pakcik ke apa, tak. Aku hanya bergaul dengan kawan aku tu, family dia, and then adalah beberapa jiran kat sekitar situ. Lepas tu ada satu kedai runcit. Itu sahaja. Tapi persoalannya, umur kau macam tu pun dah ada orang tak puas hati dengan kau. Secara jujurnya, waktu aku umur 17 tahun tu, quite tough jugalah life aku. Sebab aku kerap sakit, and of course salah satu sakit tu adalah kerana aku memang penyakit, dan salah satunya lagi kerana ada yang cuba menghantar sesuatu yang tidak baik lah. Dan yang sedihnya, orang tu ialah orang Melayu, orang Islam. Alhamdulillah dia tidak menghantar sesuatu yang boleh memudaratkan aku, tapi dia menghantar sesuatu yang memberi gangguan kat aku. Mungkin dia tak nak aku sewa kat situ. Wallahualam. Apa yang aku nak cerita kat sini ialah gangguan yang aku kena sepanjang aku duduk kat situ. Hari bermula dengan keadaan di mana aku kerap sangat-sangat nampak kewujudan benda-benda tu. Asalnya memanglah aku ni memang boleh nampak benda tu, tapi yang aku nampak ni biasanya macam tempat-tempat terbuka. Macam dalam rumah ni ada, tapi dia tidaklah sentiasa ada. Tapi kali ni memang aku bukan sahaja nampak, malah aku diganggu dan dihantui benda tu. Jadi memang motif utama orang yang menghantar tu adalah untuk mengganggu. Gangguan yang aku kena tu dia macam ni tau. Okay, permulaan starting yang aku kena tu. First thing, aku memang nampak banyak sangat jelmaan tu. Sepertinya tengah kau tidur, macam aku cakap, korang boleh imagine ya, rumah tu dia pintu masuk sikit ada ruang tamu tak luas mana pun, ruang tamu sikit, and then dia ada macam open macam tu lah lebih kurang. Masuk kat sini, lepas tu tepi ni memang terus katil aku, and then ada almari baju aku kat depan katil aku tu lah. Kiranya almari aku tu betul-betul rapat dengan katil aku. So katil aku ni katil macam katil queen ke king, lebih kurang macam tu lah. So aku selalu tidur dengan kawan aku. So tepi ni ada ruang sikit untuk ke depan lagi, ada table, satu table, okay.
table untuk aku study. So ke depan tu pula jarak sikit, macam turun sikit lah. Dia macam ada turun sikit and ada sinki. Sebelum sinki tu dia macam ada part untuk korang nak potong-potong barang ke nak letak barang-barang masak lah lebih kurang. Dan sinki and then ada part lagi satu ni untuk orang letak dapur, barang dapur gas lah kan. Lepas tu belakang dia dinding, lepas tu belakang tu pula terus bilik air aku dengan jamban aku. So situ ada ruang sikit. And then rumah tu memang rumah kampung. Belah atas dia tu macam ada ruang sikit, boleh nampak keluar. Macam dia atap tu dengan simen tu macam tak berapa ni lah, dia tak rapat. So dia ada gap sikit yang korang boleh nampak keadaan di luar. And belah pintu aku tu pula, atas pintu aku tu dia hanya ada jaring-jaring tau. Yang jaring-jaring which mean korang boleh nampak luar juga. Okay, boleh bayangkan rumah aku tu. Jadi hari yang aku kena starting, aku rasa macam memang ada something wrong tu. First, aku banyak nampak kelibat tau. Dia macam lalu. Lepas tu tiba-tiba dekat toilet air bunyi macam orang mandi. Bila rumah kau tak berapa besar, kau dengar bunyi orang mandi, memang sangat-sangat real lah benda tu, macam memang ada dekat dalam tu. Tapi bila mana kau nak pergi toilet tu semua air kering, maksudnya tak ada pun orang mandi, dah hanya bunyi saja. Hari berganti hari kan, aku kerap demam, aku macam tak berapa sihat lah apa semua. Lepas tu yang membuatkan aku lebih yakin memang aku ni diganggu. Sebab bila mana macam aku nak tidur kan macam depan yang nak ke toilet tu kan, aku kata ada gap sikit nampak luar tu kan, kerap gila nampak macam bonjolan tau. Macam lebih kurang susuk pocong lah macam tu kan. Okay, ni gelaran susuk yang senang faham untuk korang faham. Dia macam intai tau. Macam kau boleh bayang tak, aku tengah baring, okay, nak tidur, kau nampak kat depan tu, kau nampak macam benda tu ada, kejap turun, ada kejap turun, kejap ada turun kan. And kau memang tahu dah benda tu ialah benda tu. Okay, sebab nampak kain dia tu kan. Jadi ketakutan. Lepas tu aku cakap kat kawan aku. Lepas tu kawan aku pun dia tak nampak kan masa tu. So tak apalah, dia kata tak apalah, tidur lah, okey lah, kau boleh tidur tak? Kalau tak boleh tidur, dia ajak tidur rumah family dia. So aku macam tak apa-apa selesa lah, pasal rumah family dia ada adik-adik dia semua. Jadi takkan kita nak menyibuk pula kan. Jadi okey, teruskan tidur. Hari ke hari tu macam aku pun macam tak berapa sihat, tak tahu kenapa badan jadi lemah, tak bermaya. Lepas tu bila tak berapa sihat tu ketakutan lagi tinggi lah. Jadi bila masuk je rumah tu kadang-kadang aku rasa macam tak selesa masuk dalam rumah aku tu. Malam-malam je atap aku zinc tau. Malam-malam je bunyi macam, tahu tak macam orang campak pasir. Macam bunyi pasir campak dekat atas zinc. Kau boleh dengar tak, zaz macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu bunyi tu makin kuat, makin slow, makin kuat, makin slow. Macam pelik. Lepas tu bunyi orang berlari. Kadang-kadang kita boleh fikir tau, atap zinc tu normal kucing jalan atas atap rumah kan. Tapi bila terlalu kerap sampai satu tahap, kau sendiri pun tension. Apa benda ni pukul 2-3 pagi pun bunyi macam tu. Terlalu kerap tau, bunyi yang sangat-sangat mengganggu kehidupan kau. Satu hari tu aku tak sihat. Aku memang demam lah sampai aku tak boleh pergi sekolah kan. Jadi aku tinggal sorang-sorang. Siang ni cerita dia siang. Lepas tu macam dalam pukul 12 kot. Sebab masa tu kita orang balik sekolah sebab kedua. So kawan aku tu tak balik lagi. Sebab kawan aku tu memang hari-hari tidur dengan aku. Hari yang aku tak sihat tu, dia pergi sekolah. Aku tak pergi sekolah sebab aku memang tak larat masa tu. Memang aku tak sihat lah. Pukul 12 lebih tu, aku nak pergi basuh kain tau. Macam sebab aku memang dah rendam baju something kat dalam baldi lah, kat bilik air. Masa tu macam demam aku macam dah kebas sikit. So aku gagahkan diri nak mandi and nak berus baju. Lepas aku dah mandi, masa aku nak basuh baju tu kan, berus macam biasa sebab aku tak ada washing machine kan. Jadi masa aku tengah berus tu, okay, dalam toilet, toilet aku tak pasal mana, macam ni je. Lepas tu pintu belakang tu kira macam ni tau. Dekat toilet aku tu ada satu atap. Dekat atap tu dia atap luxina. Dia macam boleh nampak cahaya matahari. Mungkin waktu orang tu buat rumah tu dulu, dia mungkin bahagian tu bila siang tak payah buka lampu macam tu jimat kan. So dia memang ada satu part je yang atap luxina. Memang nampak cahaya lah. Jadi bila aku tengah berus baju tu kan terang je, tak ada apa. Tiba-tiba tengah aku berus, aku tengok dekat depan aku tu, kat dinding tu, macam bayang gelap. Macam betul-betul macam seolah sesuatu susuk badan. Bukanlah nampak real badan. Dia macam lembaga lah. Macam dekat bayang tu kan, bayang dia tu besar, tinggi sangat. So masa aku berus tu kan, aku tengok patut aku macam ni. Uish, tak ada penghujung. Dia sebab dia sampai atas tau. Jadi aku tengok macam tu.
Aku memang takut masa tu. Memang aku tak intai lagi kat belakang aku, tapi aku dah memang rasa sangat-sangat bulu romba dan semua dah naik. Memang rasa sangat, terasa lah kewujudan, kehadiran benda tu kan. So aku stop berus tu. Aku dah sangat takut, aku terus lari. Aku lari, tinggal apa semua, aku buka pintu, keluar rumah, terus ketuk terus ketuk rumah kawan aku tu kan. So bapak dia buka pintu, aku cakap aku tak berani kan. Jadi aku pun tumpang duduk rumah dia sampailah kawan aku balik. Aku memang tinggal macam tu rumah tu. Pukul 2 lebih macam tu kawan aku dah balik sekolah. Lepas tu dia jumpa aku, dia tanya. Aku pun cerita lah kat dia. Aku takut. Aku yang takut yang teramat sangat tau. Biasanya memang kalau macam korang dengar cerita ni, mesti korang rasa kata biasa nampak, takkan itu pun takut. Tak, sebenarnya macam ni tau. Bila kau nampak benda yang kau nampak tu macam biasa, and benda tu adalah rutin harian kau nampak, and benda tu tidak mengganggu kau, tidak memudaratkan kau, kau akan rasa lain tau. Bila benda yang memang kau nampak dan mengganggu kau, itu adalah tidak bagus. Itu adalah benda yang merosak kehidupan kau harian kau sampai kau tak boleh buat apa-apa, kau ketakutan. Itu beza dia tau, yang membuatkan aku sangat-sangat takut dan hidup aku rasa ketakutan, dihantui. Sebab benda tu memang mengganggu. Sebab bila kau tak nampak dia pun, kau tak cari pasal, tiba-tiba dia muncul, jemakan diri dia, menakut-nakutkan kau. Kehadiran dia tu yang membuatkan kau ketakutan. Dekat situlah yang aku rasa macam something wrong lah dengan aku, tak sihat. Lepas tu dengan kemunculan satu yang mendatang, dia lebih serius bila satu malam tu aku story kat kawan aku, cakap kat dia, aku ceritalah benda-benda yang aku lalui. Dia pun faham, and then dia pun rasa macam tak selesa duduk kat rumah aku tu. Okay, satu malam tu lah yang masa kita orang tengah tidur, bukanlah tidur, macam kita orang tengah borak-borak tau sebenarnya. Tiba-tiba bunyi suara, macam bunyi dipanggil nama aku. Macam tu. Dia sebut nama aku lah. Aku malah nak mention kat sini. Real sangat dia panggil nama aku tu. Memang aku dengar jelas, dan kawan aku pun dengar suara tu. And then aku tanya dia, kau dengar tak? Aku dengar. Dia pun cakap, aku dengar dia panggil nama kau kan. Aku dah takut. Lepas tu suara tu makin kuat. Lepas dah dengar panggilan dia panggil nama aku tu, dalam 3 kali dia repeat. Suara tu dia tak macam suara manusia biasa. Memang aku takut. Lepas tu aku kata, macam mana ni? Aku dah takut kan. Masa tu kita hanya baca doa yang mana ingat je. Macam 3 kul kan. Baca Al-Fatihah. Lepas tu baca ayat kursi. Masa tu ingat separuh je. Lepas tu kawan aku pun sama. Tapi masih kita cuba untuk memberanikan diri lah, macam nak lawan kan. Lepas tu aku pun tak apalah, tidur. Anggaplah tidur. Lepas tu nanti tiba-tiba dah pagi macam tu kan. Baring tu kan, aku cakap katil aku depan tu ada almari. Jadi almari aku ni, korang tahu tak almari zaman dulu yang kalau orang bujang ada almari kain tau. Almari kain tu kan. Jadi almari tu dia bergerak tau, macam tu kan. Lepas tu aku cakap, almari tu bergerak. Kawan aku pun kena tau, sebab kita orang dua-dua. Jadi dia pun nampak. So dia macam dah takut, macam ni macam nak panggil bapak aku tak. Dia macam try call bapak dia. Tak silap lah, kena call bapak dia, kena call adik dia, macam tu lah lebih kurang. Jadi tengah kita orang macam terhegeh-hegeh lagi macam tu, kan kita orang tengah baring tu, tiba-tiba katil tilam aku tu jadi beralun. Dia macam tolak, macam betul-betul macam ada orang massage kawan. Lepas tu aku dah risau lah, macam ni aku tengok kat kawan aku. Lepas tu bila aku pandang depan, daripada bilik air aku tu, benda tu laju datang. Satu jemaah makhluk yang macam tak tahu macam dia ada tangan, kuku dia panjang tajam macam tu. Lepas tu rambut dia serabai. Dia bukanlah nak kata rambut real tau. Kau nampak macam asap-asap yang gelap, mata merah kan, gigi taring sampai ke bawah macam tu. Wah, macam tu kan. Daripada bilik air tu dia keluar macam nak terkam dekat katil yang tempat tidur. Aku pun lari keluar. Masa tu aku tidur tu, kita orang pakai kelambu tau. Jadi keluar pada kelambu tu, berlari lintang pokang. Dengan member aku berlari, kita orang terus keluar. Blur tu masuk rumah dia, pergi rumah dia. Suruh, sebab dia dah bagi, sebelum tu kan dia dah call adik dia ke bapak dia, tak tahu, dah buka pintu. Jadi kita orang keluar. Aku tinggal rumah aku tu dengan pintu terbuka, dengan kipas terbuka, elektrik semua on kan. Terus aku macam duduk ketakutan. Terus bapak dia kata, kenapa ni? Tak apa. Bapak dengan mak dia, saya suruh kita orang tidur kat rumah dia lah.
So malam tu aku memang tidur rumah dia. Jadi dia pun minta tolong bapak dia untuk tutup lampu, pintu apa semua kat rumah aku. Memang masa tu aku memang sangat-sangat takut. Gangguan tu macam melampau sangat, sehingga kan bila sampai tahap aku dah tak tahan sangat, aku pun call bapak aku. Aku beritahu lah apa yang aku lalui. Sebab bila aku pergi sekolah pun aku macam tak cukup rehat. Bila kita gangguan macam tu, masa umur-umur macam tu kan, memang sangat-sangat mengganggu lah. Lepas tu aku dengan takut, tak tahu kat mana salah silap, apa benda yang tak kena, kenapa mata aku nampak. Pelbagai aku nak cerita detail pun aku banyak dah lupa. Sebab terlalu banyak rupa-rupa yang mendatang. Mana dengan barang aku letak terkalih, lepas tu benda-benda macam apa yang aku simpan ke apa, kadang aku dah tahu dah aku letak situ, dia beralih ke tempat lain. Lepas tu dia kadang-kadang jatuh lah, kerusi macam goyang-goyang. Memang gangguan, faham tak? Memang gangguan. Bukan yang orang kata gangguan. Sebab kalau kau pergi paranormal, kau pergi tempat orang, kau terjah rumah-rumah kosong, it's normal kalau dia kacau kau. Sebab kau yang cari pasal, kau yang nak pergi tahu, kau yang nak pergi terjah tempat dia, betul? Jadi kalau benda tu datang kat rumah kau, dia mengganggu kau, harian kau, sampai kau tak boleh nak buat apa, itu adalah gangguan dan kau kena pergi berubat. So bila aku dah jadi macam tu, aku mengadu kat bapak aku pun decide untuk nak datang lah melawat aku minggu seterusnya. Tapi sebelum bapak aku datang tu, aku ditimpa sakit. Macam aku ditakdirkan sakit lah pada masa tu. Jadi sakit aku tu mungkin kerana salah satunya adalah kerana aku stres, ataupun yang terkait lah, lebih kurang macam tu. Yang pasti aku sakit yang teramat sangat. And then pergi hospital, aku ada. Okay, berbeza pula bila aku dekat hospital. Yang berbezanya sebab apa tau? Aku nampak juga benda-benda gangguan, makhluk-makhluk muncul, jemaah ni semua. Nampak. Tapi normal lah macam harian aku. Macam biasa, back to routine. Nampak macam tiba-tiba dia nampak ni nurse ni, dia jalan-jalan, tapi sebenarnya kaki dia satu. Macam tu. Lepas tu ada yang nampak macam dia bergerak-bergerak, tapi yang sebenarnya dia tak ada pinggang. Lebih kurang macam tu lah. Benda-benda yang orang kata luar daripada jangkaan dan bayangan kita tahu, yang normal ni. Tapi masa aku kat hospital tu, bila dah check, memang aku sangat-sangat lemah tau. Tapi bila macam ketakutan yang aku lalui tu, dengan cara aku sakit tu, macam tak tally tau dengan apa yang doktor create kan. So doktor ni katalah kalau macam yang lain ni macam tak ada apa-apa so far. Macam benda-benda yang sakit aku tu kira macam sakit-sakit yang okey lah, macam tak teruk sangat. Sebenarnya kalau nak kata benda serius tu tak ada, tapi cara sakitnya aku tu macam seolah-olah sakit serius. Sebab aku macam lemah selemah-lemah alam. Lepas tu kenapa aku suruh guna ayat lemah alam? Lepas tu memang aku tak larat sangat-sangat. Aku macam tak boleh buat apa, orang melawat aku macam dah nak mati tau. Pelik kenapa macam tu. So mak dengan ayah aku ni macam terfikir kenapa sampai macam tu. Dan ada satu malam tu kakak aku teman aku tidur tau, masa dia jaga aku kat ward lah. Aku tengah baring macam tu, macam nak dekat maghrib ke, dah maghrib masa tu kan. Waktu melawat kan sampai pukul 6 ke 7 7 lebih kurang kan. So mak ayah aku nak balik lah. Jadi kakak aku je tinggal kat aku ni. Aku tengah macam ni, tiba-tiba aku bangun macam tu. Lepas tu aku terduduk. Aku duduk tu aku macam macam tu. Aku macam pegang dada aku sakit. Sebab apa? Sebab aku rasa macam badan aku tu cocok. Rasa macam kena, macam rasa pisau lah. Lepas tu kakak aku terkejut. Dia pun panggil aku. Dia terkejut sangat-sangat. Dia pun panggil mak ayah aku. So mak ayah aku terus, macam mak ayah aku kena keluar tadi kan. Lepas tu dia patah balik sebab kakak aku panggil dia. Bapak aku datang, baca-baca macam bapak aku ni alhamdulillah lah, dia macam boleh lah juga berubat sikit kan. So dia baca-baca beberapa doa semua, dia nak ubatkan aku ni semua. Aku macam tu terus aku terbaring. Tak ada lama tu aku tertidur. So kakak aku macam risau lah. Esok tu dia cerita aku kenapa keadaan aku macam tu kan. Cuma aku bagi tahu kat mak ayah aku yang aku sakit tu memang sangat-sangat sakit. Aku rasa macam badan aku semua kena cocok dengan pisau yang teramat sangat sakit. Lepas tu bagi tahu kat doktor. Bila bagi tahu doktor, sakit yang aku lalui tu macam tak kena. Ini ada salah satu doktor ni lah. Tak semua doktor lah. Biasanya doktor ni sebab dia more to modern life science apa semua kan, dia macam tak percaya benda-benda ni. Jadi ada salah satu doktor ke nurse, dia macam cakap lah, apa kata pakcik try bawa berubat kampung ke, berubat secara berubat Islam ke, macam tu lah lebih kurang kan, secara tradisional kan. Lepas tu ayah aku pun okey. Ayah aku pun je lah beberapa kawan dia. Lepas aku dah keluar hospital tu, ayah aku bawa aku berubat dengan seorang pakcik ni. Jadi pakcik ni dia berubat sama juga. Dia berubat baca ayat Quran apa semua. Dia kawan ayah aku lah. Dia pun nak berubat aku. Dalam 2 kali jugalah aku jumpa pakcik tu and ceritakan hal yang sebenar. Dia tanyalah aku ada musuh ke tak, aku ada apa-apa ke. Tu aku cakap aku tak ada buat apa-apa salah pun rasanya. Aku macam tak ada buat apa. Aku pun tak tahu sebab
Orang nak benci kita, kau tak buat apa-apa, kau termenung macam bodoh macam tu pun orang benci, orang buat, orang nak santik buat juga. Betul tak? Maknanya kita ke manusia zaman sekarang memang macam tu. So dia pun cakap, okay, bila dia chat-chat semua dia kata macam ayah aku cakap lah, ayah aku tak nak tahu, kita orang tak nak tahu pun siapa yang buat tu. Tapi hint yang dia cakap tu macam seolah-olah aku dah boleh bayang dah siapa orangnya. Sebab dia bagi hint tu memang terlalu detail dan membuatkan antara kenalan aku orang tu lah, macam tu. Jadi ayah aku pun tak adalah cakap balas balik kat dia ke apa, tak. Biarlah Allah yang membalas segala perbuatan dia tu. Jadi kita pun reda je dengan apa yang berlaku kan. Cuma tak faham motifnya. Dia memang hantar hantu yang mengganggu tu. Dia memang hantar gangguan tu untuk bagi aku macam, mungkin dia nak bagi aku tak betul ke, ataupun aku tak boleh duduk kat rumah tu dah ke. Wow, alam. Hanya dia dan Allah je yang tahu niat dia tu apa kan. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi pengalaman aku selama aku kena gangguan macam tu, memang kebanyakannya apa yang aku nampak lah daripada awal aku memang boleh nampak makhluk halus ni sehinggalah kena keadaan macam tu. Cuma aku mampu cakap kat sini, simple, take it easy. Kalau korang nampak benda-benda bila korang keluar kiri kanan apa semua ada macam tu, mungkin juga Allah benarkan kau nampak benda-benda tu. Okay, itu adalah dengan izin Allah. Tapi kalau seandainya satu hari kau nampak pelbagai dan terlalu banyak dan dia mengganggu rutin harian kau, itu bermakna kau memang diganggu dan ada something wrong tau, and kau kena pergi berubat. Okay, jadi kalau yang ke depan ni kan, kalau siapa-siapa yang tengok YouTube channel aku ni, aku mampu cakap kat sini, sekiranya kau mengalami perkara seperti ini, gangguan seperti ini, pergilah berubat, jumpalah ustaz-ustaz yang lebih arif, yang lebih tahu benda-benda macam ni. Kalau boleh, jumpa yang betul-betul, yang tengok dulu macam mana, dan cuba dengar dengan betul-betul surah-surah apa yang dia baca. Sebab zaman sekarang ni susah kau nak cakap tau. Even orang tu kopiah serban segala bagai pun belum tentu dia tu seorang yang boleh dipercayai. Sebab zaman kita ni adalah zaman akhir zaman, di mana macam-macam orang, macam-macam ragam. Sedangkan orang tak buat salah pun kena santau itu ini. Ini kan orang yang buat salah ke apa ke, manusia sekarang ni yang paling sedih tu. Sebab itulah macam aku cakap tu, orang Islam. Sayang. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah kita seluruh umat Islam dijauhi daripada perkara-perkara mungkar seperti ini. Belum ada yang tanya, aku beritahu dulu. Tadi first cerita, background belakang ada lampu. Lepas tu aku rasa macam sangat-sangat silau, aku pun tutup lampu belakang. Jadi janganlah korang tiba-tiba tadi lampu, sontak lampu. Tak ada peristiwa sebegitu And then tadi ada beberapa cerita kalau aku macam terpandang tu, itu kerana lampu depan ni terlalu membuatkan mata aku pedih. So bila aku bercerita, aku excited sangat bercerita, aku akan macam tu lah. Okay guys, sampai di sini sahaja cerita aku. Actually ni bukanlah cerita seram, cuma aku macam terpanggil nak share pengalaman ni kerana ada beberapa orang tanya. Aku tak ingat dia tanya dekat YouTube ke dekat TikTok. Dia tanya kat aku, kalau nampak macam ni macam mana, kalau nampak macam ni apa patut buat, gini semua kan. So sekiranya ada yang lalui perkara seperti aku, korang dah tahu dah sepatutnya korang pergi mana berubat ke apa ke, apa yang patut korang buat. So aku macam terpanggil untuk share cerita ni, jadi aku share kat sini lah untuk sementara waktu. Nanti aku akan update lagi cerita-cerita pengalaman aku seperti biasa. Okay guys, itu saja perkongsian untuk hari ini. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.